Tibalah masanya untuk saya umumkan industri manakah yang bakal tersingkir pada minggu ini. Industri yang berada di kedudukan terbawah, dan industri yang saya maksudkan adalah industri fashion. Assalamualaikum, masih lagi bersama saya dalam The Entrepreneur episod yang kelima yang dibawakan khas oleh SME Corp Malaysia dengan kerjasama SME Bank. Industri ICT, perkhidmatan dan F&B masih lagi kekal bersaing untuk merebut gelaran juara The Entrepreneur. Semestinya persaingan semakin sengit, dan apakah tugasan dan cabaran untuk mereka pada minggu ini? Tahniah, Sonia dan Ayla, anda ke peringkat seterusnya. Assalamualaikum Cik Zul. Salam. Come in. Okey, dah dapat skim baru? Dah dapat task skim baru Cik Zul. Alhamdulillah, minggu ni kami dapat task untuk meyakinkan pelabur sama ada individu ataupun organisasi melabur dalam bisnes kami. Hai. Good, thank you. So, tahniah untuk minggu lepas. Okay, Seru. So this week punya task adalah kita kena realisasikan. Maknanya business plan kita yang first week hari tu, kita kena jadikan real. Kita pitch dekat investor. Anda diberi pilihan untuk memilih rancangan perniagaan anda yang terbaik dan anda perlu melaksanakan tugasan tersebut pada minggu ini. This is an important task sebab benda ni melibatkan pelabur. Bila melibatkan pelabur, melibatkan duit. Jadi bila melibatkan duit, you have to be very sure and confirm of what you want to present to your investor. So you kena make sure everything is in order. That's number one. Your business idea, business plan, your profile, everything has to be in order for you to convince the investor to pump their money untuk invest on your product. Okay, so sekarang business plan sudah ready. Okay. Dalam pendapat kamu, apa lagi yang patut kita buat? Pada pandangan saya, the most crucial part is the figure lah. Finance tu kira-kira kita akan pastikan value yang kita promise dekat investor tu tak lari jauh banyak. So maknanya kita tak adalah janji diorang akan dapat profit yang banyak. So kita akan buat calculation tu betul-betul. Kita kena list down kan potential investor dulu. Okay. So masa kita screen test yang memerlukan perkhidmatan Jom Wi-Fi ni dulu. Okay, bagus. Untuk saya, yang saya ingat dari business plan yang kita lihat pada minggu 2, business plan tu almost complete. Yang satu-satunya benda yang dipatut ada is what is the impact dengan bantuan daripada investor. Okay, so kamu dah ada business plan dengan financial plan, Right. Standalone. Yep. So dalam sendiri tu kita tahu boleh sampai dalam berapa dia punya ROI dalam 2-3 tahun. Right. Tapi investor selalu nak tahu, kalau saya investor, misal kata, yang dengan business plan kamu, kalau saya bantu kamu, berapa banyak lagi ROI business kamu akan dapat dan saya akan dapat berapa banyak daripada yang itu. So, Okay, untuk saya itu satu yang is still missing dalam business plan. Okay. Sonia frust sangat, baru ada berdiscussion dengan Ayla dengan Cik Corey tadi. Rasa tersinggung sebab Ayla tak berapa setuju dengan idea Sonia. So susah lah, I really don't know macam mana nak cooperate dengan dia after this. Sonia pun agak firm, like I know what I want. Sonia tahu apa yang boleh jadi, apa yang boleh execute. So I harap dia faham where I'm coming from. Sebab rasa sekarang ni makin lama macam idea kita dua dah macam berbeza, you know. Idea Sonia terlalu biasa sebab kita dah sampai top 3 ni kan. Kita takut bahawasanya kita punya idea ni tak cukup untuk the judges, untuk impress the judges. Itulah, it's a bit tersinggung lah dengan whatever that Sonia said, but
saya akan try lah untuk cope up dengan dia macam mana kita boleh guna idea dua-dua. Actually, mungkinlah salah saya because saya tak bagi tahu saya punya pendirian I want something extraordinary than being just ordinary. So, saya akan bagi tahu Sonia lah kot macam mana kita akan bincang apa yang kita nak boleh come out with an idea. A great idea actually. Biarlah pencanggahan ni jadi something good for us. Untuk berjaya, kita haruslah bersedia dalam pelbagai aspek. Selain itu, kerjasama juga perlu ada dalam setiap kumpulan ataupun organisasi. Kerjasama dari kumpulan manakah yang akan menarik minat juri? Kita nantikan selepas ini. Berada di Camp Asli Adventure Hulu Langat bersama Aila dengan tim kami. Okey, alright, baiklah kami ke sini sebab kami nak survey camp untuk kita punya business plan pada minggu ni, iaitu kita nak buat kursus TOF, Training of Facilitators 1.0. Okey. Yes, and kami rasa tempat ni paling sesuai dari segi lokasi, aktiviti yang boleh kami adakan di sini. Yes, there's a lot of things yang kita boleh buat dekat sini. So, kita dah pergi survey a few camp. Tapi ni camp yang kita rasa macam sangat sesuai lah sebab dia very outdoor kind of camp and banyak benda boleh buat. Udara pun nyaman di sini. Yes. Okey, jadi kita akan check out, kita akan tanya dengan pihak pengurusan apa lagi kita boleh buat dekat sini. So, kita orang hari ni nak suggest nak buat jom wifi ni, perkhidmatan wifi prabayar untuk student di dalam asrama. Yang ni kita orang punya paperwork. Keseluruhan pelajar di KPM Beranang ni keseluruhan dia 1,400. So the rest tu semua duduk di luar. Okey. So you punya market kalau untuk siang tu ramai lah. Tapi kalau untuk malam tu lebih kurang dalam 500 lebih lah. 500 market. Test minggu ni agak sabar kan memang. Teruk lah. Kita pun tak prepare apa lagi. Rasa macam tahu nak buat apa tapi macam yang Fakhrul macam blank lah. Sebab minggu lepas macam dah all out. So macam dia punya penat minggu lepas tu tak habis lagi. Sampai kat minggu ni nak kena buat task baru pula. So lepas ni kita nak jumpa Cik Zul kan. Kalau jumpa Cik Zul ni aduh. Kita kena prepare. Kena prepare dulu lah. Jumpa dia kena prepare nanti sebab nanti dia tanya dulu. Marah lagi. Aduh. Silap-silap kena tiar dulu kan dia. Okay, so hari ni kita dah sampai kat sini. So kita dah start lah nak pasang-pasang kat mana apa semua. Kita akan R&D dulu dekat sini dalam masa sebulan. Kalau semua dah okey nanti, kita akan start jualan dan kita akan expand. Kat mana tu? Next project kami adalah untuk di Indra Mahkota. Sama seperti macam site yang kat sini. Apa yang kita buat hari ini merupakan salah satu proses sebelum kita membuat jualan kepada semua pelajar-pelajar secara prepaid, iaitu jom wifi secara prepaid. Yes, exactly. So kita nak try dulu, dah sukses, baru kita nak expand lagi. Apa masalah yang you tak boleh nak prepare sebenarnya? Okay, sebab kita mood cuti dari sini tu. Well, in business there's no mood cuti. You kena fokus. Bila you are given a tasking, especially bila I yang bagi you tasking, I expect it to be done. Supaya kita boleh strategize, so kita boleh planning, kita boleh practice on your presentation and your idea. So when you say ada mood cuti bukannya bermaksud you tak boleh buat kerja. You boleh buat kerja juga. Like I said, today you kena finalize your business plan, you kena finalize your script, your presentation, and then tomorrow we will do the pitching to our first investor.
Kembali lagi bersama saya Fizo Omar dalam rancangan The Entrepreneur. Sebuah rancangan yang memberikan peluang dan juga melahirkan usahawan muda di negara kita yang dibawakan khas oleh SME Corp Malaysia dengan kerjasama SME Bank, Intekma Resort dan Ruang. Setelah beberapa minggu, mereka berjuang melakukan tugasan yang diberikan dengan sempurna untuk terus bersaing di pentas The Entrepreneur ini. Kita dapat saksikan hanya 3 kumpulan yang terbaik masih lagi kekal bersama kita pada minggu ini. Saya perkenalkan kepada anda semua juri-juri profesional yang terdiri daripada ahli perniagaan dan mereka yang pakar dalam bidang perniagaan masing-masing. Saudara Nash Idrus merupakan seorang pelakon, pengacara dan juga founder kepada Nibig Institute. Apa khabar Nash? Bagus, thank you Fizo. Baik, Alhamdulillah. Dan seterusnya, tidak asing lagi dalam bidang kosmetik di Malaysia, Puan Rita Datuk Sosilawati selaku pengarah Novel Beauty Center Sdn Bhd. Apa khabar? Kau baik. Baik, terima kasih lagi sekali diucapkan kepada juri yang sudi bersama kita bagi menilai setiap kumpulan The Entrepreneur musim kali ini. Apakah tugasan mereka dan saya persilakan kumpulan pertama iaitu mewakili industri ICT saudara Zul dan Syafiq berserta rancangan perniagaan mereka. Dipersilakan. Masalah student pada hari ini ialah bila mereka duduk dekat asrama, asrama tak ada wifi ataupun wifi slow. Bila wifi ni slow, macam mana student nak buat assignment? Macam mana nak buat case study? Jadi kami datang dengan satu solution yang baru, iaitu Jom Wi-Fi. Menyediakan perkhidmatan wifi prabayar dengan kadar yang lebih rendah tapi mempunyai technical support yang sangat bagus. Harga kami yang kami tawarkan adalah sebanyak RM5 sehari, RM10 seminggu dan RM30 sebulan. Serendah RM1 sahaja sehari. Anda bagi saya satu fund, saya akan gunakan fund itu untuk startup capital untuk membina satu infrastruktur Jom Wi-Fi. Dan apabila student nak menggunakan Wi-Fi tersebut, mereka perlu membeli kad prabayar. Dan hasil daripada kad prabayar itu akan generate income kepada investor. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, RM80,000 tu satu jumlah yang sangat besar. Tetapi kalau RM80,000 dikongsi dengan 10 orang, cuma RM8,000. Setiap kolej profesional MARA mempunyai 1,000 orang pelajar. Kami membuat assumption cuma 15% hingga 30% saja yang menggunakan perkhidmatan Jom Wi-Fi. Contoh, 1,000 kali dengan 15% cuma ada 150 orang. Tetapi jika dikalikan dengan package RM30, dia menghasilkan RM4,500 sebulan. Akhir kata daripada kami, asal barang jadi duit, asal barang jadi duit. Wow! Bisnes yang bagus adalah bisnes yang menyelesaikan masalah orang dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya percaya idea mereka tadi memberi manfaat terutamanya kepada pelajar-pelajar yang tinggal di asrama. Tahniah diucapkan lagi sekali. Kita dengar dulu apa kata juri profesional kita. Silakan Mr. Nash. You are the owner of the Wi-Fi ataupun you ambil provider and then you berikan that service to the students? Okey, terima kasih. Saya akan jawab soalan tu. Okey, kami ambil daripada TM dan line daripada TM tu besar. So, bila dia dah masuk ke dalam sistem kami akan distribute. Contohnya, kita ambil 30 map daripada TM, kita akan distribute. Each of everyone dapat satu map. So, kita fully utilize bandwidth yang TM bagi tu. Kita work together with TM. Baik, kepada anda di luar sana yang berminat untuk menjadi investor kepada mereka berdua, bolehlah berbincang selepas ini. Baik. Apakah idea yang dibawa kali ini oleh peserta yang mewakili industri makanan dan minuman? Saya persilakan saudara Said dan Fakrullah. Food Express merupakan satu perniagaan yang menggunakan food truck sebagai platform utama dan online store sebagai platform kedua. Food Express membawakan konsep Asian Fusion iaitu gabungan Malaysia Street Food dan Western Food kepada pelanggan di Malaysia. Pelaburan yang kami perlukan adalah RM270,000. Ini adalah untuk initial startup expenses untuk kami set up Food Express Company, membina dapur utama, pejabat kecil dan mengubah suai 3 food truck. Kami juga
akan meletakkan pelaburan yang anda buat dibayar dalam tempoh 36 bulan dan anda juga akan terima 10% profit sharing daripada Food Express. Dari segi persaingan, walaupun terdapat banyak food truck vendor di sekitar kawasan Lembah Kelang, tiada satu pun pesaing kami yang menggabungkan konsep street food dan western food di dalam satu food truck. So, Food Express will be able to fill in that need. Kami menawarkan potongan harga 10% kepada pelanggan yang melakukan like social media kami, review dan check in. Diorang akan dapat potongan harga 10% apabila membeli makanan di menu utama di food truck Food Express. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Baiklah, itulah dia persembahan daripada mereka. Merealisasikan impian perniagaan mereka adalah tugasan mereka pada minggu ini. Berapa sebenarnya you punya range price? You tak cakap pasal price tadi. Range price you? Dan margin. Yes, your margin. Jadi less than RM15. RM15 adalah kita per menu adalah menu utama kita jual pada RM15. RM15 with the set or RM15 makanan sahaja? Menu makanan saja. Ya, itu yang paling mahal lah. Mana range kita antara RM10 ke RM15. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada saudara Said dan Fakrullah di atas pembentangan mereka tadi. Saya persilakan industri perkhidmatan Sonia dan Ayla. Business plan kami pada minggu ini adalah mengenai event management, di mana kami percaya bahawa event yang kami akan introduce ni akan menjadi sesuatu yang tertarik dan menarik di kalangan masyarakat pada masa akan datang. Jadi para hadirin, as you can see, there's events such as Color Run, Sparta Race, dan event-event tersebut telah pun create so much hype and attention dan Ayla dan Sonia pun tertanya-tanya, how can we bring in implement such events and make it our own. Jadi kami telah pun introduce a program called LGC 1.0. Okay, what is LGC 1.0? LGC 1.0 is a leadership grooming camp 1.0. Okay, it's actually not a camp. It's actually a program of which kita nak ajak belia-belia untuk datang for a fun program but dia still dapat input. Okey, jadi kita ingin memperkenalkan satu program LGC 1.0 yang akan diadakan setiap penggal dalam 1 tahun di mana mereka akan dapat join kita dan mengalami sendiri aktiviti-aktiviti yang menarik serta input-input yang menarik daripada kita dari segi konsultan kendiri, image dan juga aktiviti-aktiviti yang mencabar mental dan juga fizikal. Yes, baiklah para hadirin, this was the flyer and brochure that we managed to come up with. As you can see, event ni akan diadakan pada bulan Mac selama 3 hari dan yuran yang sangat rendah iaitu RM180 untuk seorang peserta. Target market kami pada buat masa sekarang sangat simple and straightforward, iaitu kami target peserta umur 18 hingga 30 tahun. Warga negara Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India. We want to have a very diversified group of participants in our program. For those yang nak sign up dengan kita, berminat, nak join tadi, ada yang berminat, so you can sign up with dengan kami. But just remember, Sonia and Ayla, we are the game changers. Itulah dia persembahan perbentangan idea demi merealisasikan impian perniagaan mereka. Kita dengar dulu apa kata juri. Silakan Nash. Why you bentangkan satu project out of a potential plan that you want to do? What's the long-term plan for your business? Okay. Kita nak buat because like we are the services punya industry. So kita nak kita sekarang for our business plan is an event management. And one of the largest punya plan is this one. Kita nak try dulu market on how kita nak pergi keluar pasaran. So we need to test our market first. Apa yang you target you for 3 years later? Berapa banyak yang perlu di-invest on you? Adakah semua ni free? Power of dealing, is it all free? Yang you dapat 180 or what? Okay. Alright, okay. For that 180, kalau nampak dekat situ ada pengangkutan, ada penginapan. Actually, we deal dengan kita punya a few, macam saya cakap, kita ada a few checkpoints. Okay, lagi satu tepukan untuk mereka dan juga menonton mereka. Selesai sudah persembahan perbentangan idea mereka pada minggu ini. Persoalannya, siapakah, kumpulan manakah yang bakal tersingkir pada minggu ini? Kita jumpa selepas ini.
kembali kita dalam rancangan The Entrepreneurs dan kita telah pun sampai di penghujung rancangan untuk episod kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua industri yang bertungkus lumus dalam merealisasikan idea perniagaan anda untuk minggu ini. Dan pada minggu ini, industri manakah yang bakal tersingkir? Dan industri yang saya maksudkan yang berada di kedudukan kedua terbawah pada minggu ini adalah industri makanan dan minuman. Dan industri kedua adalah industri perkhidmatan. Dipersilakan ke hadapan kepada industri F&B dan industri services. Saya rasa anda patut mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur dan pihak juri kerana anda berdua masih lagi diberikan peluang dan sebenarnya hanya diucapkan kepada mereka dan diharap peluang yang diberikan digunakan sebaik mungkin untuk episod minggu hadapan. Terima kasih diucapkan juga kepada SME Corp Malaysia sebagai penaja utama dengan kerjasama SME Bank dan juga Intekma Resort dan Ruang. Dan kepada semua penonton di rumah, jangan lupa saksikan The Entrepreneur bersama saya Fizo Omar setiap minggu di hari dan waktu yang sama dan anda boleh layari laman web yang tertera di bawah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Perasaan semasa bottom 2 tu memang rasa macam kita ni teruk lah. Memang kita pun present teruk kan. Masa tu rasa macam oh my god, what if we all tersingkir? But we kind of expected it lah sebab presentation kami pun hari ni macam we feel like we could have done better. Yeah, actually kita tak berapa nak faham dengan task tapi mungkin dia dari segi communication lah, kita tak berapa nak faham. Mungkin itu salah pihak daripada salah kami sebab tak betul-betul tanya. Saya rasa kalau saya agak kita masuk yang betul-betul tak terkejut lah. Tapi terkejut yang grup lain pun ada dia panggil this week dia panggil bottom tu. Macam last week dia terus cakap siapa yang tersingkir. It's okay, it's a pengajaran. So next week we're gonna ask first what our task is.